KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Pastinya untuk 1 jam ini anda bertemankan saya, Hazrina Kasim, dalam Sukses SPM 2022 yang pastinya untuk murid-murid khusus kita nak mempelajari mata pelajaran hiasan dalaman. Tapi apa agaknya topik pembelajaran untuk hari ini? Jangan risau sebelum kita nak mengetahui topik pembelajaran hari ini. Apa kata kita berkenalan terlebih dahulu bersama dengan guru penyampai kita. Jom kita saksikan profilnya. Itu dia tadi sedikit profil bersama dengan guru penyampai kita untuk hari ini. Tak lain tak bukan, ini dia saya nak perkenalkan. Cikgu Muhammad Nazri Ugun merupakan Ketua Panitia Hiasan Dalaman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Takis Papar, Sabah. Assalamualaikum, apa khabar cikgu? Waalaikumsalam, kabar baik. Semangat cikgu. Macam mana cikgu buat sikit? Okey. Baiklah cikgu, yang pastinya hari ini kita juga turut ditemani oleh guru jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Baik cikgu, dah berkenalan dengan guru-gurunya. Pastinya murid-murid tak sabar nak mengetahui tentang topik pembelajaran. Betul. Tapi kan cikgu, rasanya kalau kita berdua saja dalam studio ni untuk belajar bersama kurang meriah. Betul. Kalau kita nak tahu topiknya, kena kenal dulu murid-muridnya. Boleh cikgu? Boleh, insyaAllah. Okey, silakan cikgu perkenalkan mereka. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, saya perkenalkan 4 orang murid saya yang berada di ruangan GM di sana. Yang pertama saya minta murid saya untuk angkat tangan, saudara ataupun murid saya yang pertama Alif Syafiq. Alif Syafiq, angkat tangan. Dan seterusnya Muhammad Azan. Muhammad Azan. Sahidatul Ain. Hai. Dan Nurul Ashira. Nurul Ashira. Angkat tangan sikit lambai. Keempat mereka ini adalah merupakan calon SPM pada tahun ini. Okey, baiklah. Dan kita pun dah berkenalan dengan murid-murid dari sekolah cikgu sendiri. Okey, cikgu, inilah masanya untuk kita tahu apakah topik pembelajaran untuk tajuk ataupun mata pelajaran hiasan dalaman hari ini. Boleh. Silakan. Okey, saya teruskan. Silakan. Baiklah, untuk Sukses SPM 2022 Didik TV KPM, hari ini kita akan melihat salah satu lagi topik yang perlu kita tahu untuk meneruskan pembelajaran kita semasa dalam kelas ataupun ketika menduduki ujian pada akhir Februari nanti. Baiklah, sebelum itu kita imbas semula apakah yang anda pernah belajar, apakah yang anda tahu selama PDP atau pembelajaran dalam bilik darjah dilakukan. Apa kata anda? Yang pertama adalah gambar yang dipamerkan di sini. Okey, 2 gambar yang dipamerkan di sini memberi gambaran kepada kita semua apakah yang kita akan pelajari hari ini. Ruang dalaman di mana kita akan lihat kepada hamparan. Okey, hamparan yang ada pada ni. Lepas tu mempunyai bunga tiruan, contoh, dan seterusnya aksesori hiasan atas meja dan juga langsir sebagai aksesori tingkap dan pintu. Dan begitu juga kepada gambar yang seterusnya juga adalah merupakan contoh gambar akan menggambarkan apa yang kita akan pelajari hari ini, iaitu pertama tentang selendang meja ataupun dikenali sebagai table runner, seterusnya cushion atau bantal yang diletakkan pada sebuah kerusi dan juga beberapa pokok tiruan yang lain. Dan inilah yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama ialah aksesori tingkap dan pintu dan yang kedua ialah aksesori pelengkap kepada ruangan hiasan dalaman. Baiklah, seterusnya aksesori hiasan tingkap dan pintu. Apakah dia hiasan tingkap dan pintu? Okey, hiasan tingkap dan pintu, kita akan dapat lihat dua gambaran, gambar A dan gambar B, yang mana pada bahagian gambar A, apa yang kita lihat ialah tiada
pun dilekatkan ataupun diletakkan langsir pada ruang tersebut. Okey. Gambar B pula telah dilekatkan langsir sebagai tanda aksesori tingkap dan pintu tersebut telah diletakkan di kawasan atau ruang yang telah disediakan. Okey, tingkap dan pintu merupakan elemen penting dalam seni reka bentuk dan menghiasi ruang dalaman. Elemen ini berfungsi sebagai akses saluran pengudaraan dan pencahayaan. Ini perlu dihias bagi menyerlahkan lagi dan melengkapkan konsep hiasan dalaman. Okey, seterusnya, hiasan tingkap dan pintu, jenis, bahan, skema warna dan fungsi hiasan pintu dan tingkap mengikut konsep hiasan dalaman. Tingkap dan pintu dilihat sebagai satu elemen yang penting dalam struktur kediaman dan berpengaruh untuk menampilkan kediaman lebih indah. Hiasan tingkap dan pintu terbagi kepada dua, iaitu langsir dan bidai. Daripada hari ini kita akan membincangkan dua saja untuk hiasan tingkap dan pintu, iaitu pertama langsir dan yang kedua bidai. Pertama, langsir, itu day curtain. Langsir bersifat ringan, lut sinar dan direka bentuk daripada bahan berwarna terang. Langsir ini membantu mewujudkan ruang peribadi di siang hari. Dalam masa yang sama, membenarkan cahaya yang mencukupi dari luar ke dalam ruang dalaman. Yang seterusnya, langsir pelet. Langsir ini sesuai digunakan dalam kediaman yang moden dan mementingkan kesederhanaan. Fabrik yang digunakan terdiri daripada kain cotton, chiffon dan lain-lain. Ini contoh langsir pelet. Biasanya mengenakan langsir seperti ini adalah ruang yang berkonsepkan minimalis ataupun moden. Dan seterusnya ada langsir kafe, ciri tahan habuk dan penjagaan yang mudah. Lansir gaya kafe digunakan di bilik kecil seperti dapur, tandas, bilik mandi dan ruang belajar dan ruang makan. Okey, ini contoh keempat-empat lansir tersebut. Dan seterusnya, hiasan tingkap dan pintu yang seterusnya adalah bidai, berfungsi sebagai penghalang cahaya matahari daripada memasuki kediaman. Penggunaan bidai yang sangat luas bagi menampakkan kelainan dalam seni hiasan dalaman. Ini contoh bidai. Bidai gulung sesuai digunakan pada tingkap pejabat. Bidai menegak diperbuat daripada kain polister sintetik yang tahan lama, tahan luntur dan mudah dibersihkan. Ini contoh-contoh bidai. Seterusnya adalah bidai buluh dan bidai aluminium. Okey, bidai buluh ni lebih bertemakan tropika. Maksudnya kita lebih pada cintakan alam sekitar kita. Jadi daripada bidai ini dia menggunakan buluh tersebut dan warna daripada bidai itu adalah daripada warna buluh itu sendiri yang cakap akan menimbulkan suasana mesra alam dan lebih berbentuk tropika kepada kawasan ruang tersebut. Dan akhir sekali adalah bidai aluminium. Bidai aluminium jenis menegak dan bilanya dibuat daripada aluminium. Bidai dibina melintang dan boleh ditarik ke atas atau dicondongkan mengikut kesesuaian laras cahaya yang dikehendaki. Pelbagai warna digunakan bagi bidai ini bersesuaian dengan konsep dan ruang tersebut. Okay, ini yang lain ada bidai roman juga terdapat bidai yang digunakan untuk menyekat cahaya matahari dari masuk ke dalam ruang kediaman, terutama sekali ruang dapur. Bidai roman dengan lansir kafe ini mempunyai perkaitan yang agak rapat. Kawasan yang kecil kita menggunakan aksesori tingkap dan pintu, iaitu bidai roman yang berskala kecil dan lansir kafe juga berskala kecil. Baik. Itu dia tadi penerangan daripada Cikgu Nazri berkenaan dengan jenis langsir dan juga bidai. Betul. Dan pastinya cikgu, kita ada banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan kepada murid-murid, sama ada secara dalam talian ataupun di rumah. Tapi kita nak berehat sekejap dulu cikgu. Boleh. Ya. Okey murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, kembali lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Pastinya mata pelajaran hari ini adalah berkenaan hiasan dalaman. Topiknya adalah berkenaan dengan hiasan tingkap, pintu dan aksesori pelengkap. Nak tahu lebih lanjut penerangannya? Dah tentu kita akan bersama dengan Cikgu Nazri. Silakan Cikgu. Terima kasih. Baiklah, saya teruskan dengan paparan yang seterusnya. Hiasan tingkap dan pintu, alatan dan bahan. Alatan dan bahan ini biasanya digunakan untuk melekatkan ataupun memasang bidai dan juga lansir. Okey, bahan dan peralatan permasangan
hiasan tingkap dan pintu. Jenis hiasan tingkap dan pintu yang pertama adalah rel langsir. Ini adalah merupakan rel langsir. Okey. Rel langsir diperbuat daripada bahan plastik, aluminium atau besi. Rel langsir terdapat dalam beberapa jenis, saiz dan panjang. Dilengkapi dengan braket pemasangan dan penyangkut yang mudah alih. Okey, rel lansir ini dilekatkan untuk menyangkutkan lansir tersebut. Okey, seterusnya batang lansir pula. Batang lansir ialah kayu bulat yang digunakan untuk menyangkut lansir. Diperbuat daripada besi, plastik atau kayu dan dilengkapi dengan braket pemasangan dan gelang mudah alih. Okey, ini contoh rajah tersebut adalah pertama gelang mudah alih yang terdapat pada batang lansir tersebut dan braket pemasangan juga terdapat pada antara batang lansir dan juga dinding tersebut. Okey, seterusnya hiasan tingkap dan pintu, alatan dan bahan. Peralatan, apakah peralatan lain yang digunakan untuk memasang tingkap dan pintu ni? Pertama adalah, yang seterusnya ialah gerudi mudah alih. Gerudi digunakan untuk menggerudi lubang skru. Seterusnya pita ukur, alat mengukur ketinggian dan lebar serta mengukur jarak antara lubang yang perlu ditebuk. Seterusnya peralatan ialah tangga. Okay, ini gambar tangga. Digunakan semasa memasang batang lansir yang tinggi. Seterusnya adalah pensel, menanda ketinggian dan jarak lubang yang hendak digerudi. Pemutar skru digunakan bagi memasang skru pada dinding. Manakala bahannya pula ialah lansir, biasanya kain penutup jendela atau pintu. Itulah yang kita cakap apa itu lansir. Kain yang digunakan untuk menutup jendela dan pintu, itu dia lansir. Okey, batang lansir berfungsi untuk menggantung kain lansir. Okey, seterusnya ring hanging digunakan untuk memasukkan cangkuk lansir tersebut. Ini cangkuk akan kita akan masukkan lansir tersebut di kawasan itu, jadi kita akan gantung di kawasan tingkap atau pintu. Seterusnya pita lansir digunakan sebagai tempat penyangkut cangkuk. Ini contoh pita lansir. Dan seterusnya cangkuk lansir pula ialah digunakan untuk menyangkut pita lansir dan dipasang pada rod lansir. Kita terus pada teknik menjawab soalan bahagian A. Okay, teknik menjawab soalan pada bahagian A, penggunaan akronim iaitu FAMIJASA, iaitu FA. Kita faham kehendak soalan. Mi menyatakan jenis soalan. Ja, jawab soalan dengan teliti, dan sa, kita periksa semula jawapan yang telah kita beri tadi. Okey, teknik menjawab soalan contoh bahagian A. Ini kita terus kepada sesi ulang kaji, iaitu jadual di bawah menunjukkan penyata kerja merekod stok. Tandakan right bagi penyata kerja yang betul dan X pada yang salah pada ruang jawapan. Okey, penyata kerja, penyelenggaraan, mengira kuantiti, menulis bilangan peralatan, mencatat peralatan dan mencatat tarikh penggunaan peralatan. Jadi cikgu serahkan kepada murid cikgu yang berada di ruangan GM sana, siapa yang boleh bantu untuk menjawab soalan yang cikgu paparkan ini. Saya cikgu. Ya, Azan, teruskan Azan. Penyelenggara peralatan adalah salah, mengira kuantiti peralatan adalah betul, menulis bilangan peralatan adalah betul, mencatat peralatan yang rusak adalah betul, mencatat tarikh penggunaan peralatan adalah betul. Kita lihat jawapan. Okey, betul. Tahniah Azan, 5 markah untuk anda. Dan apa yang saya ingin nyatakan di sini, kerja merekod stok. Kita hanya merekod jumlah ataupun peralatan yang kita guna pakai dalam store, kita bawa keluar untuk digunakan semasa proses pemasangan, apa juga bentuk kemahiran ataupun modul yang kita laksanakan semasa dalam bilik darjah. Tetapi menyelenggaraan peralatan ini bukanlah termasuk dalam pengiraan stok ataupun pengurusan stok. Baiklah, seterusnya, tahniah. Hiasan tingkap dan pintu, menyesuaikan hiasan tingkap dan pintu dengan konsep ruang dalaman. Okey, konsep moden, popular, bersifat segar dan terdapat beberapa pilihan reka bentuk corak kain serta pemilihan fabrik lansir berbunga sesuai disesuaipadankan dalam ruang dalaman. Ini contoh konsep moden. Inilah gambar contoh lansir yang dikenakan dalam konsep moden. Seterusnya, modern contemporary,
mempunyai nilai estetika tersendiri yang bercirikan perincian yang lebih ringkas, minimalis, warna sekata dan tidak terlalu bercorak. Ini contoh dia, tidak syarat dengan corak-corak pada lansir tersebut. Jika corak-corak terlalu syarat pada lansir akan memberikan ruang tersebut lebih sempit dan lebih, orang cakap, kekemasan itu kurang untuk konsep rumah moden kontemporari. Okey, seterusnya menyesuaikan hiasan tingkap dan pintu dengan konsep ruang dalaman. Konsep Inggeris, bagi konsep Inggeris, pemilihan lansir daripada jenis scallop digunakan dalam ruang dalaman. Okey, ini contoh lansir yang berkonsepkan jenis scallop. Biasanya kita dapat lihat di ruang-ruang tamu, di tempat-tempat rasmi. Kalau kita dalam rumah ni ada satu ruang rasmi, kita akan dekor lah, kita akan hias dengan menggunakan scallop, memberi impak yang lebih klasik dan lebih kemas. Okey, seterusnya konsep minimalis menggunakan warna neutral, separa terang dan tidak terlampau gelap. Penggunaan perabot bersifat minimalis yang penting sahaja. Maksudnya tidak terlalu syarat dengan perabot. Okey, ini contoh lansir yang digunakan tidak terlalu terang dan tidak terlalu berbunga-bunga. Dan akhir sekali adalah konsep Nusantara. Okey, lansir yang jenis jarang dan berenda digunakan di dalam ruang tamu tradisional bertujuan menghalang pencahayaan daripada memasuki ruang secara terus-menerus. Biasanya di ruang-ruang rumah kampung kita mengenakan lansir seperti ini untuk membenarkan cahaya untuk masuk dalam ruang tersebut. Okey, seterusnya soalan contoh bahagian A. Jadual 1 menunjukkan peralatan aksesori pelengkap tingkap dan pintu dalam bidang hiasan dalaman. Juga ulang, peralatan aksesori pelengkap tingkap dan pintu dalam bidang hiasan dalaman. Ini contoh peralatan yang digunakan. Soalannya, pilih dan tuliskan bahan yang digunakan untuk memasang aksesori pelengkap tingkap dan hiasan dalaman yang betul pada ruang di bawah. Jadi, murid cikgu diminta untuk memilih apakah peralatan tersebut untuk diisi pada jadual di bawah. Murid cikgu berada di ruang GM sana, siapa yang boleh bantu cikgu untuk menjawab soalan ini? Saya cikgu. Okey, teruskan Syira. Bahan-bahannya ialah Okey. pita langsir, cangkuk langsir, seterusnya ring hanging, okey. Okey, teruskan. dan langsir. Okey. Saya terlihat jawapan. Pita lansir, cangkuk lansir, batang lansir, ring hanging. Ya, tahniah. Kelima-lima jawapan tersebut adalah merupakan pelengkap dan dalam aksesori pelengkap tingkap dan pintu dalam bidang hiasan dalaman. Tahniah Syirah. Okey, itulah tadi serba sedikit tentang apa dia alatan dan bahan yang diguna pakai semasa kita memasang aksesori tingkap dan pintu, dan juga beberapa contoh soalan pada bahagian A yang kita telah menarik minat pelajar untuk memilih jawapan yang betul berdasarkan kepada paparan-paparan yang telah saya paparkan sebentar tadi, Rina. Baik, cikgu, terima kasih. Dan pastinya bukan saja murid-murid secara dalam talian, murid-murid di rumah juga faham dengan penerangan yang disampaikan oleh Cikgu Nazri sebentar tadi. Kita nak berehat sekali lagi. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali semula bersama kami dalam Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, untuk mata pelajaran hiasan dalaman bagi Sukses SPM 2022, hari ini fokus kita terhadap aksesori hiasan tingkap, pintu dan aksesori pelengkap. Tentu ramai yang nak mengetahui apa sebenarnya aksesori pelengkap ini. Jadi untuk itu kita akan bersama dengan Cikgu Nazri. Silakan Cikgu. Terima kasih. Baik, kita teruskan dengan aksesori pelengkap pula. Okey, apa dia aksesori pelengkap? Aksesori pelengkap boleh diklasifikasikan sebagai sebagai barang perhiasan yang digunakan bersama dengan perabot atau kelengkapan lain bagi menjadikan ruang lebih menarik. Secara ringkasnya pelengkap lah.
daripada yang tiada kepada ada untuk melengkapkan sesuatu ruang. Okey, aksesori memainkan peranan penting dalam hiasan dalaman dengan menggabungkan elemen kecil dalam hiasan dalaman dan melengkapkan ruang dalaman itu sendiri. Okay, ini contoh dia, alas dan selendang meja, aksesori pelengkap. Okay, berfungsi sebagai hiasan meja agar nampak cantik, kemas serta mengelakkan daripada kekotoran dan menjaga permukaan meja daripada tercalar. Okey, alas meja boleh didapati dalam pelbagai saiz, corak dan bentuk. Bentuk alas meja yang boleh didapati di pasaran ialah alas meja bulat, alas meja empat segi, alas meja empat segi sama dan juga alas meja bujur. Kain kapas ringan digunakan untuk alas meja bagi kegunaan, bagi kegunaan harian, bagi majlis formal. Kain baldo tebal dan tidak bercorak akan digunakan. Ini contoh alas meja. Ini alas meja dan ini adalah selendang meja. Biasanya selendang meja ni kalau dalam bahasa sekarang ni kita akan sebut table runner untuk alas ataupun selendang meja ni. Mungkin ada dalam kalangan murid tidak peka dengan atau tidak biasa dengar dengan perkataan selendang meja, dan selain daripada selendang meja, bahasa lain yang digunakan adalah table runner. Okey, seterusnya ialah hamparan. Hamparan digunakan sebagai pelapik dan hamparan di ruang tamu, melindungi kaki daripada kesejukan dan sebagai dekorasi di bahagian ruang tertentu. Baiklah, hamparan yang kita dapat lihat pada kawasan ini adalah contoh inilah hamparan, ini adalah kapet. Okey. Ini adalah merupakan hamparan dalam rajah, dan dalam studio ini kita pun ada hamparan yang lain yang sebagai salah satu fungsinya adalah untuk melindungi kaki daripada kesejukan dan sebagai dekorasi di bahagian tertentu. Okey, seterusnya bantal ataupun cushion. Bantal cushion telah dijadikan sebagai hiasan atau aksesori pelengkap dalam menghiasi ruang dalaman. Okey, ini biasalah kita lihat dalam ruang tamu, jika ada kerusi, dia akan susun bantal-bantal tersebut sama ada berjumlah genap ataupun ganjil untuk mentata hias kawasan tersebut. Selain daripada itu, bantal ini memberi fungsi yang lain kepada tetamu apabila berada dalam kawasan tersebut. Okey, seterusnya aksesori pelengkap. Aksesori meja berfungsi sebagai hiasan meja makan untuk majlis keramaian ataupun majlis-majlis rasmi. Ia merupakan hiasan sebagai tarikan terutamanya di meja makan. Ini contoh hiasan meja makan. Dia ada pinggan dan mangkuk, sudu, dia ada bunga dan juga ada selendang meja. Seterusnya, hiasan pelengkap seterusnya ialah peranggu meja, iaitu persiapan meja makan yang lengkap dengan susun atur alatan yang betul. Alatan peranggu meja adalah seperti sudu, garpu, pisau, gelas, pinggan dan alas meja dan napkin. Ini semua dalam rajah ini adalah merupakan peranggu meja. Semua ada. Napkin dia, gelas. Merupakan aksesori pelengkap. Sesuatu ruang apabila kita menghadiri satu jamuan, kita akan dapat satu ruang macam ni, terutama sekali ruang VVIP akan dihias seperti ini sebagai hiasan pelengkap juga. Okey, seterusnya aksesori pelengkap. Sarung kursi banquet. Okey, melindungi kecacatan pada kursi, menaikkan seri ruang dan memberikan gaya yang eksklusif dengan penggunaan sarung kursi. Ini biasanya kita lihat pada satu ruang, contoh dalam dewan yang besar, apabila kursi tersebut kita alaskan ataupun kita kursi tersebut disarung dengan sarung banquet tadi. Contoh apabila kita mengenakan warna putih akan memberi kesan yang sangat luas pada ruang tersebut dan memberi kesan kepada ruang itu bersih dan lebih mesra kepada kita yang menghadiri majlis tersebut. Okay, seterusnya ialah seketing. Seketing pula ialah berfungsi sebagai hiasan meja dan melindungi meja daripada kekotoran serta menjaga permukaan meja daripada tercalar atau rosak. Sama juga dengan kursi tadi, seketing juga digunakan untuk melindungi ataupun menutupi kecacatan yang terdapat pada meja tersebut. Okey, sarung kursi banquet melindungi dan menutupi kecacatan terdapat dalam kursi tersebut. Okey, seterusnya
Dan aksesori pelengkap yang lain adalah rajah ni. Siapa boleh memberitahu cikgu apakah aksesori pelengkap yang ada dalam ni? Saya boleh bantu cikgu? Saya Datul Ain boleh bantu? Yang ada faham tentang gambar ini ialah Mempunyai pokok tiruan. pokok tiruan. Terima kasih. Pokok tiruan. Okey, pokok tiruan. Okey, dijadikan sebagai salah satu aksesori dekorasi kerana ingin mewujudkan suasana harmoni dan kedamaian. Jika diletakkan tumbuhan hijau bagi sesuatu ruang. Betul. Pokok tiruan juga memberi kesan yang meluas, memberi kesan yang terbaik pada ruang tersebut apabila kita mengenakan pokok tiruan. Lebih-lebih lagi pokok tu kita utamakan pokok yang berwarna hijau. Kita terus kepada teknik menjawab soalan pada bahagian A. Kita sudah tahu dengan paparan-paparan yang lepas apa dia aksesori pelengkap. Dengan paparan-paparan lepas apakah tujuan atau fungsi aksesori pelengkap yang telah kita bincangkan tadi. Jadi hari ini, kali ini juga akan membawa murid untuk menjawab teknik menjawab soalan pada bahagian A berkenaan dengan apa yang telah cikgu paparkan sebentar tadi. Baiklah, berikut adalah merupakan sebahagian aksesori hiasan. Padankan aksesori tersebut pada jenis aksesori yang betul. Kita padankan atau kelaskan aksesori tersebut kepada bidang kawasannya masing-masing. Contoh, jika kita aksesori tersebut aksesori tingkap dan pintu, kita padankan kepada aksesori tingkap dan pintu. Jika aksesori pelengkap, kita padankan pada aksesori pelengkap ataupun kita kelaskan. Ke dalam ujian yang akan datang, soalan berbentuk pengkelasan ini sering kali disoal kepada calon SPM. Baiklah, kita teruskan. Siapa boleh bantu cikgu? Ya, Alif. Aksesori tingkap dan pintu ialah bidai, kayu dan langsir. Manakala aksesori pelengkap ialah hamparan dan pokok tiruan. Hamparan dan pokok tiruan. Kita tengok jawapan. Okey, bidai, kayu dan langsir. Betul. Hamparan dan pokok tiruan. Betul, tahniah. 4 skor untuk Alif Syafiq. Okay, soalan yang seterusnya, teknik menjawab soalan contoh bahagian A. Jadual 3 merupakan pernyataan berkaitan cara pemasangan lansir. Okey, ini contoh cara pemasangan lansir. Pilih dan tandakan right pada pernyataan yang betul dan tandakan salah pada kenyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan yang disediakan. Sini. Okay, siapa boleh bantu cikgu? Saya cikgu. Okey, teruskan saya Datul Ain. Cuek aluminium, betul. Okey. Curtain blind, salah. Okey. Rod kayu, betul. Okey. Dawai spriting, betul. Spring, betul. Bidai kayu, salah. Bidai kayu, salah. Tadi jawapan? Ya, betul. Tahniah. Suka cikgu terangkan sini adalah macam mana kita menggantung lansir tersebut. Pertama adalah track aluminium yang kita telah pelajari pada paparan-paparan lepas. Okey. Curtain blind ni adalah jenis lansir. Rod kayu ialah kayu yang untuk menyangkut lansir tadi. Dawai spring, biasa ni pada orang kampung dulu kan kita guna dawai itu untuk menyangkut lansir, betul. Dan bidai kayu adalah jenis kelengkapan sama seperti lansir tadi. Tahniah, 5 skor untuk Saidatul Ain. Okey, menerangkan fungsi aksesori pelengkap iaitu pertama, sebagai nilai estetika, melahirkan suasana ruang yang segar dan tenang sebagai pelengkap dalam hiasan ruang dalaman, penyerih di dalam ruang dalaman. Ini contoh aksesori pelengkap pada ruang dalaman tersebut. Okey, konsep moden, penggunaan bantal berwarna pastel, saiz bantal yang tidak terlalu besar dan bercorak sederhana, serta pokok tiruan berdaun hijau dan tirus di dalam ruang dapat menyerlakan ruang itu sendiri. Seterusnya, modern contemporary. Okay, konsep ini banyak menggunakan warna-warna putih, hitam dan kelabu. Penggunaan sarung bantal, hamparan dan sebagainya adalah daripada tona yang sama. Seterusnya, konsep Inggeris. Konsep Inggeris mementingkan aksesori pelengkap yang berfungsi
melengkapkan hiasan dalaman bagi suatu ruang. Aksesori pelengkap yang digunakan dalam konsep Inggeris ialah hamparan, bingkai gambar dan sarung cushion berropol. Ini Inggeris ni mesti ada ropol-ropol sikitlah untuk memperlihatkan suasana klasik pada ruang tersebut. Dan satu soalan terakhir untuk hari ini, teknik punya soalan bahagian A. Jadual 1 menunjukkan jenis aksesori hiasan pelengkap dalam bidang hiasan dalaman asas. Pilih dan tuliskan jenis aksesori hiasan dalaman yang betul pada jadual di bawah. Siapa bantu cikgu? Ada yang nak membantu? Ada yang nak bantu cikgu? Ada yang mau bantu cikgu? Okey, teruskan. Izinkan saya tolong dia cikgu. Okey, teruskan. Selendang meja. Selendang meja. Okey, teruskan. Selendang meja. Okey. Skirting. Skirting. Cermin hiasan. Cermin hiasan. Okey, kita tengok. Dia macam ada ada ralat di sini. Selendang meja betul. Skirting betul. Cermin hiasan betul. Aksesori meja dan hamparan. Ya. Tahniah, ke-5 soalan dapat dijawab dengan betul. Tahniah 5 skor. Jika soalan seperti ini keluar pada ujian akan datang, inilah contoh macam mana kita menjawab soalan mengikut ruang ataupun aksesori hiasan dalaman yang betul pada ruang di bawah. Baik, itu dia tadi penerangan daripada Cikgu Nazri menyentuh tentang hiasan ataupun aksesori pelengkap. Betul. Dan pastinya murid-murid dapat ilmu ataupun penjelasan yang cukup daripada Cikgu Nazri. Ada banyak lagi sebenarnya yang kita nak teroka Cikgu dalam topik hari ini. Okay. Tapi kita nak berehat sekejap. Boleh. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, pastinya dalam Sukses SPM 2022 hari ini mata pelajaran yang kita akan belajar adalah berkenaan dengan hiasan dalaman. Topiknya berkenaan dengan aksesori hiasan tingkap, pintu dan aksesori pelengkap. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita bersama dengan Cikgu Nazri. Cikgu, silakan. Okey, terima kasih. Baiklah, kita teruskan pada paparan yang seterusnya, iaitu contoh perkhidmatan dekorasi rumah dan susunan atau perabot. Ini contoh gambar, lansir, pokok tiruan, meja aksesori, hamparan, bantal cushion ataupun bantal cushion dan hamparan. Dan di akhir kepada mereka mengakhiri zaman persekolahan mereka, mereka dididik dalam satu lagi subjek iaitu keusahawanan, di mana mereka akan diminta untuk memberi hikmat dekorasi kepada kawasan rumah yang terdekat ataupun kawasan yang ada dalam sekolah. Okey, seterusnya ini saya tidak langsung perkhidmatan ni contoh gambar perkhidmatan yang telah dilakukan. Saya tidak langsung memberi orang bilang ingatan semula apa yang telah dipelajari ataupun telah diperkatakan kepada paparan-paparan sebelum ni. Yang pertama adalah khususnya lansir, aksesori, meja, bantal cushion dan hamparan. Okey. Teknik punya soalan bahagian B. Okay, kita terus pada bahagian B kerana ujian nanti pada akhir ujian SPM mempunyai 4 soalan pada bahagian B. Dan 3 soalan akan cikgu utarakan, 1 soalan mana-mana 3 daripada contoh soalan yang akan cikgu nyatakan nanti. Okey, kita masih menggunakan teknik kipas. Okey, kenal pasti soalan, memahami dan menyatakan kehendak soalan. I, ingat proses kerja dan modul pentaksiran. Ingat semula proses kerja, modul di bengkel. P, periksa dan kesan masalah. Menyatakan permasalahan dan kehendak soalan. A, analisis kehendak soalan. Jenis soalan, selesaikan masalah iaitu analisis. Mengaplikasi proses kerja, tempat baharu, mengaplikasi. Seterusnya, menyatakan proses lama kepada yang baharu tanpa mengubah proses asal iaitu memahami. Yang seperti saya katakan tadi, 4 soalan akan keluar, 3 daripadanya ialah soalan berbentuk analisis, aplikasi dan memahami. 1 soalan akan dikeluarkan daripada tiga kehendak soalan tersebut. Dan akhir sekali S, selesaikan jawab soalan. Menjawab soalan kebat dan jika perlu buat lakaran dekorasi mengikut kehendak soalan. Okey, pada bahagian ini ujian
agak rumit dari segi penskoran tersebut. Jadi apa yang perlu adalah murid kena dia mahir macam mana kita mengaplikasi, mahir bagaimana dia memahami proses dan mahir bagaimana dia menganalisis masalah dalam ruang tersebut. Okey, ini contoh bahagian B. Raja 4 menunjukkan sebuah ruang tamu. Ini contoh ruang tamu. Okey, Raja 4 menyatakan proses yang telah dibuat disampaikan pada situasi lain tanpa mengubah maksud proses tersebut. Okey, baik Raja 4 tadi. Senaraikan 4 contoh aksesori pelengkap yang terdapat pada ruang tamu tersebut. 4 contoh aksesori pelengkap. Dalam paparan-paparan lepas, cikgu telah nyatakan contoh-contoh aksesori pelengkap. Seterusnya yang kedua, huraikan kepentingan aksesori di bawah dalam hias ruang dalaman, iaitu aksesori tingkap dan pintu dan aksesori pelengkap pun telah dinyatakan dalam paparan-paparan yang lepas. Dan seterusnya, nyatakan 2 contoh aksesori pada soalan 2. Contoh aksesori yang ada dalam soalan 2. Jadi untuk menjawab soalan ini, cikgu mempersilakan menyenaraikan, memahami jenis bahan, menyatakan semula kepentingan aksesori. Okey, 4 markah, 4 jenis bahan aksesori hiasan dalaman yang digunakan pada ruang tamu di bawah. Siapa boleh bantu cikgu? Saya cikgu. Okey, Syaidatul Ain, teruskan. Hamparan, langsir, Okey, langsir, bantal dan cushion, dan aksesori pokok tiruan. pokok tiruan. Okey, kita lihat jawapan. Lansir, okey. Hamparan, betul. Bantal dan cushion, betul. Dan pokok tiruan. Okey, kita tengok. Pokok tiruan, betul. Lansir, bantal dan cushion, dan hamparan. Okey, keempat-empat jawapan tadi ada dalam rajah tersebut dan 4 markah diberikan kepada Saidatul Ain. Dan seterusnya, okey, huraikan kepentingan aksesori dalam mereka bentuk dan menghias ruang dalaman. Teruskan Ain. Sebagai akses laluan, udara dan pencahayaan. Okey. Seterusnya, Menyertakan lagi konsep-konsep hiasan dalaman. menyertakan konsep hiasan dalaman. Ada Untuk yang lain lagi? aksesori pelengkap, Okey. bahan hiasan yang digunakan bersama perabot atau kelengkapan lain. Okey. Sebagai elemen gabungan, kecil dalam hiasan dalaman dan melengkapkan sesuatu tersebut. Kita Ruang tengok. tersebut. Okey, terima kasih Saidatul Ain. Okey, sebagai akses laluan, udara dan pencahayaan, menyerahkan konsep-konsep hiasan dalaman itu dalam aksesori tingkap dan pintu, betul. Aksesori pelengkap pula ialah bahan hiasan yang digunakan bersama perabot atau kelengkapan lain dan ruang dalaman lebih cantik, lebih menarik sebagai elemen gabungan elemen kecil dalam hiasan dalaman dan melengkapkan ruang tersebut. Itu untuk pelengkap. Tahniah. Untuk menjawab soalan ini kita kena ada fakta dan huraian kepada jawapan tersebut. Tahniah 4 markah. Dan akhir sekali, nyatakan 2 contoh aksesori pada soalan nombor 2. Apa ada contoh aksesori? 2 contoh. Saya boleh bantu cikgu? 2 contoh boleh? Ada yang nak membantu? Alif Selain boleh? daripada Okey, Ain, ni. teruskan. Saya cikgu. Siapa dulu ni? Okey, Alif. 2 contoh aksesori. Okey. Saya ialah langsir dan bidai, pokok tiruan dan hamparan. Pokok tiruan dan hamparan. Kita tengok. Okey, lansir atau bidai, pokok tiruan atau hamparan. Tahniah. Untuk 2 skor tahniah diucapkan kepada Syafiq dan Syairah atas menjawab soalan yang telah cikgu utarakan tadi. Okey, seterusnya ialah satu lagi soalan berbentuk mengaplikasi. Raja 2 menunjukkan model reka bentuk ruang. Okey, pengalaman sedia ada berdasarkan raja, nyatakan 2 alatan yang digunakan untuk memasang kelengkapan tingkap di atas. 2 peralatan. Siapa boleh bantu cikgu? 2 peralatan untuk pasang. Okey, Azan teruskan. Tangga dan gerudi muda alih. Tangga dan gerudi muda alih.
Okey, betul. Tahniah, 2 markah. Okey, seterusnya huraikan 6 langkah memasang lansir dalam sebuah ruang dalaman. Okey, langkah pemasangan ni kita tidak boleh terbalik. Contoh menggantung lansir yang pertama, yang kedua baru kita memasang rel. Itu merupakan kesilapan yang sering dilakukan oleh calon apabila menjawab soalan ujian. Okey, siapa boleh bantu cikgu untuk menjawab huraikan 6 langkah memasang lansir dalam sebuah ruang dalaman? Siapa tu cikgu? Saya. Okey, Azan, teruskan. Persediakan alat dan bahan, Okey. menyediakan ruang dan permukaan dijalankan. Okey. 3. Mengukur, menandakan dan memasang trek langsir. Okey. Yang keempat, memasukkan cangkok pada pita langsir Seterusnya. dan ke batang langsir. Yang kelima, menyangkut langsir pada trek. Yang keenam, memasang pita langsir dan mengemaskan langsir pada yang tidak sempurna. Kita tengok jawapan. Menyediakan alat dan bahan, menyediakan ruang dan permukaan. Seterusnya, mengukur, menandak dan memasang trek lansir, memasang cangkuk pada lansir dan ke batang lansir. Seterusnya, menyangkut lansir pada trek, dan akhir sekali ialah memasang pengikat lansir dan mengemas lansir yang tidak sempurna. Tahniah, 6 markah. Dan yang terakhir ialah C, cadangkan satu jenis aksesori tingkap dan pintu selain lansir. Apa dia? Selain pada lansir apa lagi? Saya boleh bantu cikgu? Okey, teruskan Alif. Bidai dan dekatan. Bidai dan dekatan. Okey. Kita tengok. Bidai dan dekatan. Ya, tahniah. Terima kasih. Walaupun pada ruang ni dia minta satu soal, 1 markah saja, tapi kita beri kepada 2 jawapan. Okey, seterusnya yang terakhir pada bahagian B, darjah 7 menunjukkan alatan yang digunakan untuk memasang aksesori pintu dan tingkap. Okey, nyatakan peralatan yang digunakan. Hari ini rajah. Alatan tangan. Okey, sila bantu cikgu. 1 orang. Saya cikgu. Okey, teruskan. Peralatan yang digunakan ialah geruji mudaan. Guna mudah alif. Seterusnya yang kedua, kita lihat. Okey, betul. B, nyatakan kaedah penyimpanan peralatan tersebut. Macam mana kita menyimpan peralatan ini setelah digunakan? Teruskan Syirah. Setelah dibersihkan, diselenggarakan dan simpan di almari peralatan. Okey, kita lihat. Setelah dibersihkan, diselenggarakan dan simpan dalam almari peralatan. Betul, 2 markah. Dan akhir sekali huraikan 7 langkah menyenggara peralatan pada jawapan A. 7 langkah selenggara. Apa dia? Pertama, membersihkan alatan. Kita bersihkan. Selepas itu, Kedua, membersihkan mata terus yang telah digunakan. okey, membersihkan mata. Ketiga, menanggalkan mata dari mesin. Okey, Keempat, meminyakkan mata skru. okey. Kelima, menyimpan pada kotak yang disediakan. Keenam, merekodkan pada buku stok. Yang terakhir, menyimpan alat dalam almari stok peralatan. Okey, boleh. Tahniah. Kita lihat. Membersih mata yang digunakan, menanggalkan mata, meminyakkan, kotak yang disediakan, merekod pada buku stok, dan akhir sekali adalah peralatan almari dalam stok atau almari store peralatan. Okey, tahniah. Okey, untuk ingatan semula bagi rumusan kepada tajuk ni adalah aksesori pelengkap. Apa yang kita lihat ialah aksesori alas meja, selendang meja, hamparan, bantal cushion, aksesori meja, skirting, sarung kursi banquet dan pokok tiruan. Pemilihan aksesori pelengkap berdasarkan konsep dalaman moden, minimalis, modern contemporary, Nusantara dan konsep Inggeris. Dan yang seterusnya ialah apa dia fungsi aksesori pelengkap? Sebagai nilai estetika, melahirkan suasana yang segar dan tenang, sebagai pelengkap dalam hiasan ruang dalaman dan juga penyeri dalam ruang dalaman. Seterusnya, menggabungkan aksesori pelengkap berdasarkan konsep hiasan ruang dalaman, iaitu ruang tamu,
ruang makan, bilik tidur dan ruang dapur. Keempat-empat ruang ni memerlukan aksesori tingkap dan pintu dan aksesori pelengkap. Okey, sebagai rumusan, model aksesori tingkap dan pintu serta aksesori pelengkap lebih menjurus kepada persediaan murid ke alam dekorasi yang sebenar setelah tamat persekolahan. Model ini memberi pendedahan tentang penggunaan lansir, bidai, aksesori pelengkap seperti pokok tiruan, hamparan, hiasan meja, sarung bantal, skirting dan alas meja. Murid juga didedahkan dengan teknik menjawab soalan pada bahagian A dan bahagian B mengikut keperluan pentaksiran SPM 2022. Itulah secara langsung apa yang telah dipelajari pada awal. Kita telah belajar yang pertama aksesori tingkap dan pintu, yang kedua alatan dan bahan, yang ketiga aksesori pelengkap, konsep aksesori pelengkap kepada ruang-ruang tertentu, teknik jawab soalan pada bahagian A dan bahagian B, dan akhir sekali rumusan mengapakah murid perlu mempelajari aksesori hiasan tingkap dan pintu dan juga aksesori pelengkap. Ya, setakat itu sajalah yang saya boleh kongsikan untuk hari ini. Baik, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Cikgu Muhammad Nazri Ugun, merupakan Ketua Panitia Hiasan Dalaman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Takis Papar Sabah, juga kepada murid-murid secara dalam talian. Terima kasih. Cuba lambai sikit murid-murid. Terima kasih. Terima kasih juga kepada murid-murid yang berada di rumah yang mengikuti pembelajaran kita untuk mata pelajaran hiasan dalaman ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor, turut sama membantu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ianya dapat memberi manfaat untuk anda semua. Jangan lupa terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.